السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Malam ni kita bersama dengan kita hadis Bulughul Maram, hadis yang ke-183, masih lagi dalam kitab Shalah, bab sutratil musalli, sutrah bagi orang yang salat. Sutrah. Wa an Aisyah jalo. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mithlu mu'khiratir rahl, akhrajahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk tentang sutrah bagi orang yang solat. Nabi menjawab, sutrah itu tinggi dia lebih kurang seperti mu'khiratul rahal, maksudnya dia panggil apa yang tempat orang duduk atas belakang unta tu, pelana. Yang belakang itu ada macam tongkat, tempat sandar tu, tempat sandar kan. Dia lebih kurang tinggi tu, lebih kurang sulusai zira', yakni 2/3 hasta. 2/3 hasta. Ni satu hasta, 1/3. Jadi maknanya lebih kurang banyak ni lah, okay? 2 jengkal lah lebih kurang. 2/3 hasta. Satu hasta bagi 3, ambil 2. Itu maknanya Nabi kita mislu mu'khiratir rahal. Jadi kata Syekh Ibn Utsaimin ditanya, lebih kurang macam mana tu? Dia kata lebih kurang 2/3 hasta lah. Sulusai. Kalau sulus, 1/3. Sulusai ataupun sulusan ni 2/3. 1/3, 2/3 hasta. Baik. Jadi apa yang dapat diambil daripada hadis ni, pengajaran dia, disyariatkan kita menggunakan sutrah lah ketika kita solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Dan dah sebut dah dulu dia punya faedah dia dan kepentingan dia kan. Jadi dia kemudian kalau tak ada apa pun, kalau di biasa di padang pasir kan orang guna tongkat. Biasa orang Arab ni jalan bawa tongkat kalau dulu lah. Jalan bawa tongkat ni. Tongkat ni kegunaan dia apa? Kalau ada binatang buas ke apa-apa. Sampai sekarang pun kalau ada orang jogging dia bawa tongkat ataupun dia bawa kayu panjang. Kan? Dia untuk apa? Kadang anjing kan? Anjing ataupun monyet ke? Kalau kat tempat saya tu banyak monyet, anjing dan babi. Semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, haiwan-haiwan yang mengganggu lah. Kan? Tapi kalau babi, tongkat tak jadi. Kena menyorok belakang tiang elektrik ke apa kan. Kalau monyet tak apa lah. Gitu. Dan kalau tak ada apa pun, kalau ikut satu hadis yang dhaif lah, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sebut hadis dhaif. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia kata boleh gunakan, ada hadis yang menyebut tentang garis kan, supaya jangan ada orang lalu di antara kita dan di antara garisan. Kayak gitulah maksudnya. Tapi kalau ikut hadis didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kan? Baik. Nah, sampai tak ada apa kan? Apa aja nak? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah setakat kita mampu, macam mana kita boleh buat, kita buatlah. Gitu. Dan penggunaan sutrah ni tak kira salah masa kita dalam perjalanan ke musafir ataupun dalam
kita tidak bermusafir. Kan cerita musafir ni, kalau orang dulu dia musafir naik unta di padang pasir dan sebagainya, berhenti berehat kan. Jadi nak solat, maka dia pacakkan kayu di depan dia ke apa ke, letakkan beg di hadapan dia ke apa ke sebagai sutera. Begitu. Jadi maknanya tentang sutra ni dah dimaklumi oleh para sahabat radhiyallahu anhum sebelum perang Tabuk berlaku pun, daripada guna sutra dah. Yang pada tahun ke-9 Hijrah tu perang Tabuk kan. Baik. Ada yang seterusnya. Wa an Sabrata bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi ssalati walau bisahmin, akhrajahu al-Hakim. Ya, hadis Sabrah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seseorang kamu dia melindungkan diri dah dalam solat tadi. Liyastatir maksud dia liyaj'ala lahu sutratan hala salatihi, yakni dia jadikan sutrah penghalang di antara dia dan di antara orang lalu dalam solat dia tadi. Okay? Maknanya walaupun dia menggunakan anak panah. Saham ni maknanya anak panah. Ambil anak panah, dia tancap ke tanah, dia solat. Gitu. Tapi kita boleh juga gunakan orang di hadapan kita sebagai sutra. Contohnya kan, ada orang ke depan tu, tak payah apa, orang depan tu lah sutra kita. Ya? Baik. Jadi hadisnya pendek saja. Dia menjelaskan tentang anjuran, kan? Mengambil sutrah di hadapan orang yang solat. Anjuran di sini istihbab. Maknanya sunat. Sebagian ulama dia kata wajib. Macam Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kata wajib. Ya. Kalau jumhur kata sunat. Jadi kalau wajib dengan sunat, dua-dua ada pahala. Buat je lah. Oh ni sunat ni. Oh ni wajib. Tak payah ceritalah sunat tu wajib. Janji benda tu ada pahala, kita buat lah. Bukan payah pun nak ambil sutrah dalam solat. Bukan susah pun. Kan? Kawan belakang kawan kita ada, tiang ada. Kan? Apa lagi? Dinding ada. Kipas ada. Macam-macam benda ada, kita boleh. Kita buat dah, kalau kita sunat, buat apa pahala. Tinggal rugi. Kosong. Kita ni nak kejar pahala. Nak perbanyakkan pahala. Sebab kita tak tahu dosa kita ni mana banyak, pahala ke dosa. Kita tak tahu. Mungkin dosa kita ni sama dengan pahala. Kita tak mau bagi sama. Kita nak pahala lebih pada dosa, dan kita nak dosa kita terhapus ataupun terpadam, tertutup dengan pahala-pahala. Jangan fikir alah sunat je. Sunat itulah pahala. Cumanya beza pahala sunat dengan pahala fardu jauh lah. Pahala fardu, pahala dia sangat besar. Pahala sunat, pahala dia lebih kurang sedikit daripada pahala fardu. Jadi kita tak kena biasakan diri kita macam tu. Bila kita duk fikir alah sunat je, maknanya payahlah kita nak hidupkan sunnah tadi kan. Sunnah yang jenis sunat lah. Sebab sunnah ni ada yang sunat, ada yang wajib. Sunnah tadi kan, ada yang tinggal. Sunnah tinggal, Nabi tak buat, tinggalkan. Sunnah tarkiyah dia panggil. Baik. Baik, yang paling afdal ya, dia punya sutrah itu macam tadilah yang pelana di atas belakang unta tadi kan, yang dia punya ketinggian dia lebih kurang 2/3 hasta. Begitu. Jadi hadis menggalakkan kita meletakkan sutrah lah. Walaupun tak kira lah benda yang paling kecil ke apa ke. Gitu. Hikmah dia supaya mata kita tadi kat situ ya. Tak terus tanam kan. Itu yang hikmah dia.
Jadi yang paling afdalnya adalah mendekati sutrah lah. Okay? Jadi maknanya sutrah tu dekat tempat sujud dia. Dekat dengan tempat sujud kita, sutrah. Supaya apa? Supaya kita dapat menghalang orang yang nak lalu depan solat kita tadi kan. Bila orang lintas, kurang pahala solat kita. Kadang-kadang kanak-kanak dia lari laju tak sempat kita kan. Dia masuk. Tak boleh nampak bawah tu. Pahala kurang lah. Orang lintas pahala kita kurang. Kucing ke lintas, tak kisahlah. Yang hidup melintas, tak kisahlah apa pun. Kanak-kanak ke, orang tua ke, ya, pahala kita akan jadi kurang. Rugi. Kita tak mau bagi pahala kurang. Kan? Dah sembahyang tak pernah khusyuk. Kurang pahala dah. Orang lintas pula depan solat kita, kurang lagi pahala kita. Kan? Tu dia. Sebab tu jangan sembahyang depan pintu. Solat depan pintu orang lalu tak boleh, orang lintas. Kan, solat jangan letak. Cari tempat yang jauh dari pintu ke, dinding macam ni ke. Gitu. Baik. Tapi itulah, tak payah nak takalluf lah. Tak payah nak taklif. Takalluf tak takalluf. Takalluf memberatkan diri, pergi beli, kan, pergi buat macam ni. Ni tak sunnah. Kan, Nabi SAW tak pernah ajak pergi buat benda. Beli tak depan tu untuk menjadikan sutra. Tak payah takalluf lah. Apa yang ada je. Apa yang ada. Tapi kalau kawan kita dah beli, buat macam mana? Guna je. Tapi tak payah lah. Kan? Jadi maknanya takut jadi bid'ah lah pula. Nak buat sunnah. Gitu. Jadi tak, dia macam apa yang ada saja. Apa yang ada. Kalau biasa, kalau tongkat bisa digunakan. Tongkat. Gitu, dia orang guna tongkat. Tongkat pun kalau sini nak pasang macam mana tongkat. Melainkan tongkat yang ada kaki 3 tu kan. Boleh letak dia berdiri tu. Tak apa lah. Gitu cerita dia. Baik. Jadi kita seboleh mungkin jangan biarkan siapa-siapa lalu di antara kita dan sutra kita. Mungkin kanak-kanak ke apa ke lalu, kita tahan lah. Gitu. Kalau kita tak nak tahan, kita ke depan. Kita ke depan supaya dia lalu di belakang kita. Kan? Macam Nabi SAW ada kambing kan. Kambing nak lalu depan Nabi SAW, Nabi himpit dah. Nabi himpit, Nabi rapatkan perut dia ke dinding. Kambing nak masuk, lepas tu dia mari ke belakang. Kambing yang masuk dalam masjid. Ya. Masjid Nabi SAW bukan macam masjid kita. Masjid kita juta-juta, ratus juta. Hak sembahyang dalam dia masjid untuk kecantikan saja, untuk bermegah-megah saja. Kan? Baik. Ada yang seterusnya. An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salat ar-rajul al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu al-aswadu al-hadith wa fihi al-kalbu al-aswadu syaitan akhrajahu Muslim wa lahu an Abi Hurairah nahwuhu duna al-kalb wa li Abi Dawud wa an-Nasa'i an Ibn Abbas wa nahwuhu duna akhirih wa qayyada al-mar'ata bil-ha'id. Baik. Daripada Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia kata adalah Rasulullah SAW bersabda, memutuskan solat seorang lelaki, yakni membatalkan solat seorang lelaki. Solat kita jadi batal. Apa dia? Al-mar'ah, iaitu perempuan. Perempuan yakni perempuan yang balighah, yang baligh. Dia lintah kita. Perempuan yang baligh, dia lintas depan solat kita. Maksudnya tanpa kita ada sutrah lah. Kalau kita ada sutrah, dia lintas lepas sutrah tu tak apalah. Tapi di antara kita dan di antara sutrah, dia lintas, maka batal lah solat kita. Isteri kita ke, anak kita yang perempuan yang dah baligh, kan, dah baligh dah, membatalkan solat. Yang keduanya, kaldai. Kaldai
Kalau dia lalu depan kita, kita tengah solat, tak ada lah ni tempat kita, tak boleh nak gambar lah, tak ada tempat kita kan. Ini serta zaman Nabi SAW. Dan kalau sekarang kita, zaman kita sekarang ni macam perempuan tadi lah. Kaldai juga boleh membatalkan solat kita apabila dia lintah kita, antara kita dan di antara sutrah. Wal kalbul aswad, dan anjing hitam, anjing warna hitam. Okey. Dalam tu disebut apa? Anjing hitam tu adalah syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Yang ni membatalkan solat kita. Kena ulang balik okey. Baik, kalau dalam dalam hadis riwayat Muslim juga, tapi Abu Hurairah punya riwayat tak ada sebut anjing. Kan? Kalau dalam Sunan Abu Daud dan Nasa'i, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebut hadis macam ni, tapi dikaitkan dengan wanita yang haid, yakni wanita yang baligh, wanita yang sudah balighah. Begitu. Kanak-kanak perempuan tak, yang dah baligh. Gitu. Itu yang disebut oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sifatus Salah dia. Sifat solat Nabi SAW. Baik. Itulah pengajaran hadis, saya dah sebut dah sebahagiannya. Okey. Jadi khususkan dengan anjing warna hitam, kenapa? Anjing hitam itu adalah syaitan. Sebab Abu Dzar dia pernah tanya Nabi SAW, dia kata, fama balal aswad minal ahmar, apa beza kambing anjing hitam dengan anjing merah ni? Anjing hitam ni apa Nabi sebut anjing hitam, anjing merah tak sebut. Maka Nabi SAW jawab, al-kalbul aswadu syaitan, anjing hitam adalah syaitan. Jadi hadis menjelaskan bila syaitan lintas solat kita, solat kita jadi batal. Ya. Kenapa? Kerana illah dia, sebab dia pada anjing hitam tadi lah, yang Nabi kata dia tu adalah syaitan. Lagi hadis juga menjelaskan bahawa syaitan ni dia boleh berubah rupa, dia boleh mempernampakkan diri dia dengan rupa yang macam-macam lah. Di antaranya rupa anjing. Mungkin dia boleh serupa seperti pak kita. Macam kisah Dajjal kan. Nanti Dajjal akhir zaman dia datang, dia akan ajak orang ikut sembah dia dan sebagainya. Dia akan rupakan satu syaitan tadi seperti rupa bapa kita, rupa mak kita. Anak, kan, hai anakku, inilah Tuhanmu, sembahlah dia. Ayah kita kan, dia boleh hidup, dia kata dia boleh hidupkan ayah kita yang dah mati, padahal bukan ayah kita pun, itu syaitan. Jadi mana syaitan boleh menampakkan diri kita macam tok guru lah, kan, pakai sorban putih. Oh, syaitan tak boleh pakai sorban putih lah? Boleh lah. Janggut boleh lah. Jubah boleh lah. Tasbih besar lagi boleh pegang, kan? Dia boleh buat mari cahaya, nampak macam nampak macam orang soleh, padahal dia syaitan, kan? Gitu. Jadi dia boleh berupa dengan berbagai rupa tadilah. Baik, di antaranya pengajaran pada hadis tentang kaldai, barangkali dia ada kaitan dengan syaitan jugalah, kan? Sebab apa? Sebab ada hadis yang Nabi kata, hadis dalam Al-Bukhari rahimahullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, idza sami'tum nahaqal hamir, apabila kamu mendengar teriakan kaldai. Kaldai bunyi dia kan, bunyi kaldai pernah dengar kan? Tak pernah dengar? Google cari ya bunyi dia, tulis bunyi kaldai, keluar bunyi kaldai. Saya pernah dengar lah, sebab saya duduk tempat di negara macam Pakistan, kaldai banyak, kita boleh dengar bunyi kaldai tadi. Pasal apa kaldai tu bunyi? Pasal dia nampak syaitan. Nabi kata bila kamu dengar syaitan bunyi dia tadi, kan, maka berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Fata'awwadhu billahi minasyaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Fa innaha ra'at syaitanan, kerana dia melihat syaitan. Itu dia. Dan bunyi kaldai ni bukan bunyi yang elok, bunyi yang tak elok. Sebab tu Quran sebut bunyi yang paling teruk bunyi kaldai lah. Allah kata inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara kaldai. Ya, ini dia. Baik, anjing ni sama ada dia tu adalah syaitan yang datang dengan rupa anjing, ataupun ialah sebab syaitan ni dia pada kemuncak kejahatan macam anjing lah, kan? Gitu. Ataupun dia ni adalah haiwan yang najis, kan? Yang tidak akan jadi suci sampai bila. Kalau dia masuk laut, dia keluar dari laut pun dia tak suci juga. Kalau dia mandi dengan air laut, dia tetap tak jadi suci, tetap najis. Anjing tadi. Gitulah dia. Ya. Baik. Jadi sini ada khilaf sikitlah di antara ulama. Ya, bahawa orang yang lalu di hadapan orang yang solat tadi, kalau mazhab al-imam al-thalathah, imam yang tiga tadi, kan? Dia kata lalu di hadapan orang yang solat tidak membatalkan solat, walaupun yang lalu tu adalah seorang wanita ataupun kaldai ataupun anjing hitam. Sebenarnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada hadis Abi Sa'id bahawa Nabi SAW bersabda, la yaqta'u as-salatu min syai'in, la yaqta'u as-salata min syai'in syai'un, sesuatu pun tidak akan membatalkan solat. Wadra'u mastata'tum, dan tolaklah, tepislah semampu kamu orang yang nak lintas orang solat tadi. Hadis ni kalau sahih maknanya okey lah, tapi hadis ni dhaif. Hadis ni lemah. Kalau Syekh Al-Albani disebut dalam kitab Tamam Minnah, hadis ni hadis dhaif. Okey, dan satu hadis lain juga menyebut bahawa Zainab bintu Abi Salamah ni cucu Nabi SAW lah, cucu Nabi. Dia lalu di hadapan Nabi SAW dan tidak membatalkan solat Nabi. Tapi hadis dhaif juga sanad dia. Padanya ada seorang yang tak dikenali. Itu disebut oleh Ibnu Al-Qattan. Ada orang yang bernama Al-Buais, dia kata di sini Ibnu Qattan Al-Busairi sebut dalam ni ada orang yang tak dikenali, perawi yang tak dikenali oleh mereka, oleh ulama hadis. Maka dia ni dia tu dalam kategori dhaif. Begitu juga ada hadis yang lain yang menyebut, ada yang ketiga pula ni, kan? Hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Daud daripada Al-Fadl bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata atana Rasulullah SAW wa nahnu fi badiyatin. Rasulullah SAW datang kepada kami sedang kami berada di perkampungan. Badiah ni di perkampungan lah, pedalaman. Fasalla fi sahra'i laysa baina yadayhi sutrah. Nabi sembahyang di padang pasir, tidak ada sutrah di hadapan dia. Wa himarun lana wa kalbah, kaldai kami dan anjing ya'bathani baina yadayhi, bermain-main di hadapan Nabi solat. Fama bala bidzalika, Nabi tak pedulikan demikian itu. Hadis ni kalau sahih, tapi tak sahih, dhaif. Hadis dhaif kerana padanya ada apa? Ada Muhammad bin Umar bin Ali, hal dia majhul, tak diketahui. Ini disebut oleh Ibnu Yahya bin Al-Qattan, ya, Ibnu Al-Qattan. Dan padanya ada Abbas bin Ubaidillah bin Abbas, tidak dikenali dia ni, ya. Jadi maknanya ada perawi yang dhaif, lemah. Kalau dalam Musnad Ahmad pula yang meriwayatkan hadis, dalam dia ada seorang yang bernama Muhammad bin Umar bin Ali, dia juga majhul lah. Gitu. Hadis dhaif. Tak boleh nak menyanggah hadis yang sahih tadi. Itu dia. Baik, apapun tiga mazhab dia berkata sunat. Kalau di mana kalau ada orang lintas depan kita yang apa nama kaldai tadi, wanita dan anjing hitam tadi, tidak membatalkan solat, dia kata. Itu tiga mazhab. Jadi antara mazhab Syafi'i jugalah. Mazhab Syafi'i.
Kata An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi yang dalam mazhab Syafi'i, dia jumhur ulama dia kata daripada salaf dan khalaf. Yang jumhur kebanyakan ulama dulu dan kemudian mengatakan bahawa tidak membatalkan solat oleh sesuatu yang lalu di hadapan orang yang solat. Kenapa? Kerana Nabi SAW tidak pernah menyuruh orang yang ada orang lalu depan solat dia untuk mengulangi solat dia balik. Okay? Mereka yang para ulama mentakwilkan demikian itu dengan kurangnya pahala solat, tidak sampai membatalkan solat. Ini pendapat jumhur dan merupakan satu riwayat daripada mazhab Hambali jugalah, kecuali anjing hitam. Anjing hitam mazhab Hambali kata batal. Kemudian jadi mazhab Imam Ahmad dia ada dua pendapat. Satu pendapat kata tak batal, pendapat yang kedua dia kata batal. Dia dua pendapat. Dan mazhab Zahiriyah maknanya dia kata batal lah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dan Ibn Qayyim memilih batal solat. Batal solat kalau ada orang yang tadi lah, wanita balighah tadi dan kaldai dan anjing hitam lintas di hadapan orang yang solat. Kemudian seterusnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإن معه القرين. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia kata sabda Rasulullah SAW, apabila seseorang kamu solat kan kepada sesuatu yang melindungi dia daripada manusia, yakni sutrah lah, dia solat ke arah sutrah, maka ada seseorang yang nak melintas di antara dia dan sutrah dia, maka hendaklah ditolak. Fal yadfa'u, hendaklah ditolak orang tadi, tolak, tahan. Kalau orang nak mari juga, tolak, tahan, kan? Fal yuqatilhu, masalah lawan dia, mari tolak kan? Gitu, tolak dia. Maka dia adalah, Nabi kata fa innama, maka hanya sahnya dia adalah syaitan daripada manusia lah, syaitan. Hadis muttafaqun, maksudnya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Dalam satu riwayat Nabi SAW sebut sesungguhnya bersamanya ada qarin, iaitu syaitan. Ada syaitan bersama dengan dia. Ni hak ni cerita kalau bukan di tanah haram lah. Kalau tanah haram memang tak boleh nak buat apa lah. Kalau di Mekah memang tak boleh buat apa, kan? Jadi manusia ni memanglah tempat manusia berkumpul, tak boleh. Jadi kita solat je lah, solat. Orang tawaf depan kita kan, kita solat. Tapi janganlah cari tengah-tengah tu orang pijak kepala kita pula. Carilah tempat sudut-sudut, kan? Nak solat lepas tawaf, nak solat kat makam Ibrahim, janganlah kat makam Ibrahim tu. Selagi orang mai pijak kepala kita, jadi baliklah solat. Janji kita boleh solat 2 rakaat tadi kan. Sebab tu perasan tak? Kalau lepas solat fardu kita nak sembahyang Ba'diyah kan, sekali lagi mai hak polis-polis tu dia tolak kita macam tu lah. Dia pegang ni, dia tolak macam tu, terlentang tengah solat tengah solat sebab apa? Sebab bahaya. Anak solat juga cari tiang-tiang ke, cari dinding-dinding ke, sudut-sudut. Ni masalah dia kalau orang jahil tak mengaji ni. Ni cerita orang jahil lah, tak nak belajar. Ataupun takat jadi siap masjid dia rasa dia alim lah. Siap tak ada apa pun. Ataupun jadi imam lah lebih kurang. Jahil. Sembayang solat Zuhur, bini dia duduk sebelah dia. Bini duduk sebelah, sembahyang apa ni? Kalau dekat rumah bini dia sembahyang sebelah dia,
Ya. Ni saya tadi ada dapat WhatsApp Ustaz Fadil, dia kat Mekah, dia tunjuk gambar dia kat Kaabah tu. InsyaAllah dia doakan kita semua sihat walafiat. Nampak dekat depan tu, pakcik. Suami isteri semayang sekali. Macam mana? Dia takut bini dia hilang. Dia hilang apa benda? Di masjid siapa nak kidnap bini dia? Bini pun umur 60 lebih dah, siapa terangin? Ni perangai orang tak mengaji. Saya pernah tegur juga orang Malaysia. Marah kita balik kata, ni apa kakak sembahyang kat belakang, mesti sembahyang orang lelaki-lelaki. Sembahyang fardu. Janganlah ada orang kita buat macam tu. Kalau dah buat tu nak buat macam mana? Tobat je lah. Nanti pergi Mekah pula, jangan buat begitu. Orang perempuan sembahyang tempat dia lah. Tempat orang perempuan. Mana boleh solat dengan orang lelaki-lelaki? Ni murakabun lah ni, jahil murakab. Dia jahil tapi dia tak tahu kata dia jahil. Tu. Tak ada alasan apa dah. Tak ada alasan apa. Jangan duk pergi alasan apa. Saya tak boleh lah. Nanti isteri saya pingsan ke apa ke. Macam-macam lah. Nak pergi alasan macam-macam boleh alasan bagi kan. Tapi itulah dia agama. Tapi hak cerita sutrah tadi tak boleh nak buat apa lah. Sutrah tadi nak buat apa, tak boleh nak buat apa dah. Orang ramai. Kepala kita pun dia langkah. Sebab tu jangan sembahyang sunat. Mak dia tadi melainkan cari tempat-tempat yang agak selamat. Selagi main rombongan Turki ke, rombongan Indonesia ke, kan? Dia siku macam tu, kan dia bukan dia pun takut hilang ke apa kot. Dia rempuh orang. Dia nak buat ibadat, dia jadi maksiat. Jadi maksiat, dosa. Berapa ramai orang buat dosa di Al-Haram, di tanah haram? Berapa ramai? Ramai. Tu tak cerita bertengkar lagi. Bertengkar. Ni berlaku depan mata saya di Mina. Pasang kemah, pakat pasang kemah. Kemah sendiri kan? Pasang kemah. Sekali lagi, orang hadu tengah tak ada jalan nak keluar. Bila tak ada jalan nak keluar, naik bawah. Dia langkah kemah orang. Langkah kemah orang, pijak perut orang. Jadi, bergaduh, keli. Habis, pahala, habis. Hak duit 5-16 ribu, hak 13 ribu tadi kan. Habis, tentu lah. Rugi. Tu dia. Cerita dia. Itu cerita selingan sikit lah. Cerita pasal sutrah tadi. Masuk sikit bab tu. Pasal apa? Pasal musim dia lagi. Kawan kita pun tak balik ke nak? Apa balik? Ada yang nak balik lah? Penerbangan pertama tak ada lagi? Baiklah, ada kawan-kawan kita duk hantar lah gambar video kan. Dulu tak boleh. Sekarang boleh kan? Kita boleh tengok mereka duk cerita tunjuk kita gambar tu. Allah, ada lagi orang perangai ni. Tulis pula Malaysia pula tu kat telekong dia. Makcik tu, sebelah pakcik tu. Pakcik tu kita tak kenal lah. Makcik tu kita kenal sebab telekong dia kat kepala tu tulis Malaysia. Malaysia ni Malaysia apa benda lagi? Tak tahu apa mereka kursus sampai berbulan-bulan. Ada yang bertahun-tahun kursus nak pergi haji. Tiba-tiba buat perangai macam tu. Sembayang belah tok laki dia. Ini cerita dia kan. Kejahilan. Nampak macam mana? Kemudian hadis tentang sutrah tadi kan, pengajaran dia. Harus kita ni tolak orang tadi, mana berlaku tolak menolak tadi. Orang nak lalu depan kita tahan dia, boleh. Macam tu. Nak lalu juga buat macam tu dia. Kan? Dia nampak siku tu terseriau sikit lah. Sebab siku ni keras. Kan? Kita macam tu. Nak sayang. Dia tahan macam tu. Tolak dia nak lentas ke? Kita pun buat macam tu dia. Kan? Dia tak jadi. Dia tengok-tengok. Oi, tajam siku ni. Naik ikut belakang. Kan? Macam tu. Harus kata harus. Harus. Ataupun dia lalu kita buat macam tu. Kena leher dia.
terlentang. Dia makin nak tumbuh kita. Kita tepi. Siku dia balik. Boleh tak? Boleh. Nabi kata fal yuqatilu. Boleh. Tapi tak payahlah berlutut. Kita lagi kita tambah lutut pula kan. Ya, di mana dia kena sekali tu dia tak ni. Dia faham dah orang solat kan. Kalau tidak memang syaitan sungguh lah dia tu. Tu dia. Baik. Kemudian kata Al-Qurtubi rahimahullah, ini faedah. Yadfa'uhu bil isyarah wa latif al mana'. Kalau orang terlintas dia isyarat dengan isyarat yang lembut lah, tahan dengan cara yang lembut. Fa in lam yamtani' kan, kalau dia tak mau juga, nak mai juga, nak masuk juga, dafa'ahu daf'an ashaddu min al-awwal, dia tahan keras lagi kan. Wa ajma'u, dan ulama semua ijma' alla annahu la yuqatiluhu bisilah, jangan cabut pedang. Ini ijma' ulama, tak boleh cabut pedang lah. Zaman dulu pakai pedang kan, pedang sembahyang ada pedang, nak intai kot cabut pedang, tak, jangan, tak boleh, ijma' kan. Ataupun ada contoh gad kan, dia solat ada contoh, orang intai kot dia cabut contoh, tak boleh kan, tak boleh. Ni baik. Dia kata Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, dia kata al-hikmah fi masyru'ati sutrah, hikmah disyariatkan sutrah tu apa dia? Seseorang hamba apabila dia bangun solat, maka rahmat itu datang menghadap dia. Rahmat itu di hadapan dia. Kan? Tapi dhaif. Itu dhaif. Dalam dhaif Abu Daud. Hadis depan ni pun dhaif jugalah. Baik, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah SAW, idza qama ahadukum fi salati, apabila seorang kamu bangun dalam solat, ya, fala yamsah al-hasa, janganlah dia sapu ni apa nama, batu ataupun butiran pasir tadilah. Tengah solat sebelum solat tak apalah, depan kita tu kan, kita kibas-kibas tadi tak apalah, tapi tengah solat jangan, ya. Fa inna rahmatu wajihu, kenapa? Rahmat itu sedang menghadap dia, kan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kalau nak buat juga tempat sakit, takut sakit dahi ke apa kan, sekali je, fawahidatan, maka sekali je sapu tadi, gitu. Dan disebut dalam kitab Syarah Zad, yakni wa ghairuhu, Zadul Ma'ad lah, dianjurkan menyimpang sedikit daripada sutrah. Sama letak dia apa, dia mana sutrah dia di sudut sebelah kiri atau di sudut sebelah kanan. Tapi tak ada dalil yang sahih menyebut tentang ni lah, kan, tak ada dalil yang menyokong gitu. Bila tak ada dalil, dia kembali seperti biasalah. Kemudian baik, cumanya di sini kata An-Nawawi rahimahullahu taala, aku tidak mengetahui pun seorang daripada ulama, daripada fuqaha yang mewajibkan tolak orang tadi lah, yang kata wajib tahan orang tadi, ya. Bahkan para ulama kata An-Nawawi inilah, ya, sebelumnya dia kata mereka mengatakan hanya mandub, yang sunat lah, gitu. Tapi kalau ikut zahir lafaz hadis tu, maknanya nampak macam al-amru, perintah itu menunjukkan wajib. Wallahu a'lam. Kalau apa? Kerana nanti dia akan mengurangkan pahala kita, ataupun dia akan membatalkan solat kita. Jadi hak kita untuk tahan supaya pahala kita jangan kurang ataupun terbatal.
Baik. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an fa in lam yajid falyansib 'asan fa in lam yakun falyakhutta khattan thumma la yadurruhu man marra bayna yadayhi akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa sahahahu Ibn Hibban wa lam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak negeri azan. Jadi bila banyak negeri azan kita kena berhenti ya. Selangor dah macam-macam lagi kan. Okeylah, tak apalah, ni kita sambung minggu depan lah. InsyaAllah. Berhenti sini lah. Suara pun tersekat-sekat. Ada soalan tak? Tak ada, kita berhenti lah. Aisyah. Dalam perempuan lari tak dapat alam jauh ha? Jauh maksudnya tak ada sutra lah kita solat. Jadi maknanya dia itu yang panggil khilaf ulama tadi tu. Kan? Jauh maknanya kalau kita tak ada sutra tak ada apa tadi, jauh pada kita, jadi maknanya kita la yukallifullahu nafsan lah illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Tak buat apa lah. Gitu. Jadi teruskan solat. Halal qaul, atas pendapat orang yang kata tidak batal solat. Ya. Jadi mana ya? Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, betul. Tapi maknanya memanglah petugas-petugas mereka dah suruh dah. Tapi mereka ni bantah. Kan? Jadi semoga Allah Ta'ala mengampunkan mereka lah. Di atas kejahilan kan. Gitu. Maknanya kalau perempuan solat satu sah dengan lelaki-lelaki, memang tak sah lah solat wanita di sah lelaki-lelaki. Sebab solat wanita di belakang lelaki-lelaki, mana boleh satu sah dengan orang lelaki-lelaki. Tapi Allah Ta'ala alam dalam keadaan tempat yang macam tu, nak jatuh hukum macam mana, wallahu alam. Kena tengok fatwa para ulama dulu lah. Kan? Gitu. Jadi apa yang dah berlaku tu maknanya afallahu amma salaf lah. Semoga Allah memaafkan lah, mengampunkan. Kerana dia pun tak tahu. Bila dia belajar, aku tak tahu dulu lagi ya. InsyaAllah ada duit pergi pula buat lain. Kan? Gitu. Kita nak buat pahala kan? Benda solat kita tadi lah. Gitu. Ya. Boleh. Sebetulnya boleh insyaAllah. Kan? Sebab kadar kan? Kadar dia. Jadi mana sahabat tanya, mu'khiratul rahal, maksud lebih kurang Nabi pun bagi anggaran. Maknanya kadar kayu yang di belakang pelana tu lah 2/3 hasta tu. Maknanya lebih kurang 2 jengkal lah. Tak pun sejengkal setengah lah lebih kurang. Sejengkal setengah. Kan? Biasanya kita ada beg kita tak depan tu kan. Jadi setakat kita mampu lah kita buat. Tak ada kemampuan apa macam mana? Fattaqullaha mastata'tum. Itu dia kunci dia. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Macam mana kita mampu buat, kita buatlah. Itu yang kita boleh buat kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah dia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi insyaAllah ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.